Baik, kita mulakan surah Al-Mu'minun ayat 84. Surah Al-Mu'minun ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau, liman, untuk siapakah, al-ardu, bumi, waman, dan yang, fiha, di dalamnya, in kuntum, in jika, kuntum adalah kamu, ta'lamun, kamu mengetahui. Ayat 85. Sayaquluna, bakal mereka berkata, lillah, kepunyaan Allah. Qul, katakanlah oleh engkau, afala, maka apakah tidak, tazakkarun, kamu ambil ingatan. Baik, saya masuk mula ya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lam. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, untuk siapakah atau milik siapakah al-ardu, bumi ini, wa man fiha, dan yang di dalamnya, dalam bumi. In kuntum ta'lamun, jika adalah kamu mengetahui. Soalan ini ditujukan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka yang mengatakan bahawa hari kebangkitan itu adalah dongengan orang dahulu kala. Soalkan kepada mereka, milik siapa bumi ini? Dan yang di dalamnya, adakah milik kamu? Milik bapak kamu? Itu soalannya. Sayaquluna, bakal mereka berkata, lillah, kepunyaan Allah. Itulah jawapan yang akan mereka ajukan. Dia balikkan kepada Allah, yang milik Allah. Kalau dah tahu milik Allah, qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, afala tazakkarun, maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Kalau dah tahu bumi ini sendiri milik Allah, adakah kamu tak mengambil ingatan bahawa adanya hari kebangkitan, bahawa kamu juga milik Allah dan kamu akan kembali juga kepadanya? Itulah soalan yang diajukan kepada mereka yang engkar akan hari kebangkitan. Baik lagi, qul, sambung ya, ayat yang ke-86. Qul, katakanlah oleh engkau, man, siapakah, Rabbu, Tuhan, as-samawati, langit-langit, as-sab'i, yang 7, wa Rabbu, dan Tuhan, al-arsil azim, aras yang besar. Ayat 87. Sayaquluna, bakal mereka berkata, lillah, kepunyaan Allah. Qul, katakanlah oleh engkau,
Afala, maka apakah tidak? Tattaqun, kamu takut. Baik, ya, semak semula. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Ya, katakan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Man rabbus samawati sab'i. Siapakah Tuhan langit-langit yang 7? Langit ada 7 lapisan. Ya. Siapa Tuhan langit yang 7 ini? Wa rabbul arsyil azim. Dan arasy yang besar. Soalkan kepada mereka. Sayaquluna lillah. Bakal mereka berkata, lillah, kepunyaan Allah. Kalau dah tahu, ia semua adalah milik Allah. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, afala tattaqun, maka apakah tidak kamu takut? Kalau dah tahu itu semua milik Allah, ya kenapa kamu tidak takut? Ya tidak takut kepada yang Maha Pencipta. Ya, kamu ingkari adanya hari kebangkitan. Macam soalan-soalan biasa yang kita ajukan kepada orang yang bukan Islam. Bila kita katakan, ya siapa jadikan langit dan bumi? Siapa turunkan hujan? Perkataan-perkataan yang biasa macam tu. Ya. Siapa jadikan langit dan bumi? Siapa turunkan hujan? Ya. Jadi mereka akan kata Tuhan Allah. Ya. Dia kata Tuhan Allah. Tuhan Allah ni, ya, bermaksud ialah Allah. Allah Ta'ala. Mana Tuhan besar yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menurunkan hujan. Tapi persoalannya, dah tahu jawapan itu, tapi kenapa mereka masih juga sembah berhala? Mereka kenapa tak mengibadati Tuhan Allah Ta'ala tu atau Tuhan Allah tu, tapi dia mengibadati berhala? Kenapa? Ya. Mereka punya jawapan sendiri. Jawapannya, berhala itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan besar. Jadi kalau dia minta kepada berhala tu akan sampaikan hajatnya kepada Tuhan besar. Maka berhala itu dijadikan sebagai wasilah ataupun perantaraan. Ya, ingat, kalau akidah kita sama dengan mereka, ya rusaklah akidah kita. Contohnya, ya kita bertawasul dengan wali-wali Allah. Ya, yang dikatakan kononnya dia wali. Ya, wali entah tidak, tapi orang gelarkan dia wali. Maka kita mintalah kepada wali yang sudah mati ni, yang sudah dalam kubur. Kita minta, kita seru mereka, ya, untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Ya, makbulkanlah hajatku. Jadi kita minta rekomen daripada, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, contohlah, ini contoh, ya. Jadi hal itu, ya, adalah sama dengan akidah orang musyrikin yang menjadikan berhala itu sebagai tawasul dia atau wasilah, jalan perantaraan. Samalah dengan kita minta kepada roh-roh yang sudah mati untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Akidah kita dengan orang musyrikin sama. Jadi, ya, buang kepercayaan macam tu. Ya, yakinkan dengan kalimah surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Tak ada perantaraan. Ya. Baik, ya, soalan-soalan lagi. 88. Qul, katakanlah oleh engkau. Man, siapakah? Biyadihi, di tangannya.
malakutu, segala kekuasaan. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Wahwa, dan dia. Yujiru, ia melindungi. Wala, dan tidak. Yujaru, ia dilindungi. Tengok ya, ma'ruf dan majhul. Yujiru, ma'ruf, ia melindungi. Kalau majhul, dhammah dengan fathah. Yujaru. Jadi J yang ada ya tu tukar jadi alif sebab bunyi atas. Yujaru. Ya. Yujiru, ia melindungi. Yujaru, ia dilindungi. Itu majhul. Alaihi, atasnya. Ing, jika. Kuntum, adalah kamu. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ayat 89. Sayakuluna, bakal mereka berkata. Lillah, kepunyaan Allah. Kul, katakanlah oleh engkau. Wa anna, maka bagaimanakah. Tusharun, kamu tersihir. Kamu tersihir. Bracket, tertipu. Baik, saya semula ya. Soalannya lagi. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Siapakah di tangannya segala kekuasaan tiap-tiap sesuatu. Yang mengatur siang dan malam. Yang menjalankan matahari dan bulan. Peredaran awan. Turunnya hujan. Kekuasaan siapa ni? Adakah kekuasaan kita? Wahwa yujiru, dan dia, ia melindungi. Maknanya, dia tu Allah. Allah, ia memberi perlindungan kepada kita. Wala yujaru alaihi, dan tidak ia dilindungi atasnya. Dan Allah tidak perlukan perlindungan. Tapi dia memberi perlindungan kepada kita. In kuntum ta'lamun, jika adalah kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui, siapa yang menguasai segala sesuatu ini? Kekuasaan siapa ini? Kita hidup ni di bawah lindungannya. Sedangkan dia tidak perlu kepada perlindungan. Nanti akan dijawab sayakuluna, bakal mereka berkata lillah. Milik Allah atau kepunyaan Allah. Bila mereka jawab Allah, yang memiliki itu Allah. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Fa anna tusharun, maka bagaimanakah kamu disihirkan? Dengan maksud kamu tertipu. Macam mana kamu boleh tertipu? Terpaling daripada kebenaran. Sehingga kamu mengibadati selain Allah Ta'ala. Bagaimana kamu dihayalkan dengan hal yang batil. Sedangkan kamu tahu yang maha pencipta, yang maha berkuasa itu Allah. Macam itulah soal jawab kepada mereka yang mengingkari atau mengibadati selain Allah Ta'ala. Baik, ayat ke-90 kita teruskan. Bal, bahkan. Atainahum, telah kami berikan akan mereka. Bilhaq,
dengan kebenaran. Wa innahum, dan bahawasanya mereka lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Inna tu diterjemah dengan bahawasanya sebab ada lam takkidnya. Lakazibun lam takkid. Jadi inna tu kita terjemahkan bahawasanya. Bahawasanya mereka lakazibun, lam tu sungguh. Jadi takkidnya. Sungguh orang-orang yang berdusta. Baik, ayat yang ke-91. Mattakhazu. Ma tiada. Ittakhaza, ya ma ittakhaza. Ittakhaza telah mengambil ia. Allahu oleh Allah. Min walad, daripada anak. Wama kana, wama dan tiada. Kana adalah ia. Ma'ahu bersamanya. Min ilah, daripada Tuhan. Izan, di waktu itu, la zahabah, nescaya telah pergi ia. Kullu, oleh tiap-tiap ilah Tuhan. Bima, dengan apa yang khalaqa, telah ia ciptakan. Wala'ala, dan nescaya telah mengalahkan ia. Dan nescaya telah mengalahkan ia. Ba'duhum, oleh sebagian mereka. Ala ba'din, atas sebahagian. Subhanallah, maha sucilah Allah. Amma, dari apa yang yasifun, mereka sifatkan. Mereka sifatkan. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-90. Bal atainahum bilhaq, bahkan telah kami bawakan atau berikan akan mereka dengan kebenaran. Mana yang datang, Allah tak datangkan kepada mereka adalah benar. Hujah-hujah yang benar. Wa innahum lakazibun, dan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Mereka menafikan kebenaran itu. Ya, mereka mengatakan Allah, semua Allah, tapi hakikatnya mereka sekutukan Allah. Mattakhazallahu min walad, tiada telah mengambil ia oleh Allah daripada anak. Sebab orang musyrikin Mekah, dia juga ada kepercayaan bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Kalau orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah, ya, orang musyrikin Mekah mengatakan, ya, malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya, Allah tidak ada anak. Allah tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tiada adalah ia bersamanya daripada Tuhan. Maksudnya, ya, Allah tidak punya anak.
dan tidak ada Tuhan yang bersama dengan Allah. Sebagaimana yang mereka sifatkan, ada Tuhan kecil, berhala itu Tuhan kecil, Allah itu Tuhan besar, dan kadang mereka mengatakan ada Tuhan baik, Tuhan jahat, dan macam-macam lagi mereka sifatkan Tuhan ini ada Tuhan lain-lain. Izan, kalau ada Tuhan lain, izan di waktu itu, la zahabah, nescaya telah pergi ia kullu ilahin, tiap-tiap Tuhan, bima khalaqa, dengan apa yang telah ia ciptakan. Kalau ada Tuhan yang lain, sudah tentu Tuhan masing-masing Tuhan ini akan membawakan, menunjukkan tiap-tiap apa yang dia ciptakan. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, dan saya telah mengalahkan ia oleh sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Jadi kalau ada Tuhan, sudah tentu kalau banyak Tuhan, sudah tentulah Tuhan-Tuhan ini akan berlawan-lawan, berlumba-lumba siapa yang paling hebat. Kalau si Tuhan A buat matahari, Tuhan B buat matahari lebih daripada si A. Tuhan C pula buat lagi matahari lebih daripada Tuhan B. Jadi mereka akan berlumba-lumba untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Subhanallah, maha sucilah Allah. Kesucian Allah itu tidak ada anak. Kesucian Allah itu tidak ada sekutu. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Sifatkan ini mereka rupakan, bentukan, rupakan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka rupa-rupakan itu. Baik, sambung lagi ayat yang ke-92. Alimi, yang mengetahui. Al-ghaibi, yang gaib. Wasyahadah, dan yang terang. Wa ta'ala, maka maha tinggilah. Maka maha tinggilah ia. Amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Sambung ayat 93. Kul, katakanlah oleh engkau. Rabbi, wahai Tuhanku. Imma, ada kalanya. Turiyanni, engkau perlihatkan kepadaku. Engkau perlihatkan kepadaku. Ma, akan apa yang yu'adun, kamu, mereka diancam. Ayat 94. Rabbi, wahai Tuhanku. Fala taj'alni, fala, maka jangan, taj'alni, engkau jadikan akan daku, fil qaumi, pada kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ayat 95.
Wa inna, dan bahawasanya kami. Diterjemah bahawasanya kami itu sebab bahawasanya itu sebab ada lam. Depan ada lam, laqadirun. Wa inna, dan bahawasanya kami, ala, atas, an, bahawa, nuriyaka, kami perlihatkan kepada engkau, apa yang, na'iduhum, kami janjikan kepada mereka, atau bracket ancamkan, laqadirun, sungguh yang berkuasa. Baik, saya masuk mula ya daripada ayat yang ke-93. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, imma nuriyanni ma yu'adun, ada kalanya engkau pasti perlihatkan, engkau perlihatkan kepadaku, ma yu'adun, apa yang mereka diancam. Di sini buat pembetulan sikit. Perkataan nuriyanni ya. Sebab ada nun sabdu tu dia muakkad. Jadi kita kena terjemah tambah mesti. Engkau mesti. Macam tu. Engkau mesti perlihatkan kepadaku. Macam tu ya. Sebab ada nun takkid tu. Jadi fi'il mudhari' ni jadi fi'il mudhari' muakkad. Jadi bila muakkad dikuatkan dengan terjemah tambahan mesti. Ada kalanya engkau mesti perlihatkan kepadaku apa yang mereka diancamkan. Maknanya Allah memberi ancaman kepada orang musyrikin. Ia akan azab menimpa mereka. Itulah ancaman. Ya, jadi Nabi mengatakan, wahai Tuhanku, ada kalanya engkau mesti perlihatkan kepadaku akan apa yang mereka diancamkan. Rabbi, fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan akan daku pada kaum orang-orang yang zalim. Mana Nabi mohon supaya jangan binasakan dirinya bersama dengan kaum yang zalim itu. Wa inna, dan sebahawasanya kami, ala an nuriyaka, atas bahawa kami perlihatkan kepada engkau, ma na'iduhum, apa yang kami janjikan atau kami ancamkan kepada mereka, laqadirun, sungguh yang berkuasa. Mana Allah berkuasa memperlihatkan apa yang Allah berikan ancaman kepada orang-orang musyrikin itu. Buktinya ialah peperangan Badar. Peperangan Badar itu satu bukti kehancuran kekuasaan orang-orang musyrikin Mekah. Mereka hilang negara, hilang dia punya kekuasaan, dan segala kemegahan habis, musnah. Ini satu azab yang Allah nampakkan kepada Nabi dan juga kepada orang-orang mukmin masa itu. Itulah yang dijanjikan kepada Nabi SAW, bahawa Mekah itu kembali semula kepadanya. Jadi akhirnya Mekah dapat ditakluk kembali oleh orang-orang Muslim. Memanglah tanah Mekah itu tanah orang Muslim, sebab yang membuka sendiri ialah Nabi Ibrahim Ismail. Jadi yang membuka Mekah itu juga adalah orang Muslim. Jadi yang mengotor itu orang musyrikin. Jadi kalau balik semula
ke tangan orang muslim, ya, itu tidak ada salahnya. Bukan merampas tanah musyrikin, bukan, ya. Sebab itu memang orang muslim punya, hanya dikuturi, ya, oleh mereka yang, ya, mengikut jalan syaitan, ya, sehingga kota suci Mekah itu, ya, penuh dengan berhala, ya. Jadi datangnya Islam, Allah beri kemenangan kepada Nabi dan orang-orang Islam, ya, adalah satu bukti janji yang Allah telah nampakkan dan tunaikan, ya. Baik, ya, kita berhentikan dulu kat situ dulu. Kita tengok pada pelajaran sorof yang saya dah bagi hari itu, latihan. Kita cuba sebab saya makan dulu, ya. Sorof ni, ya. Baik, ya, ingat tak apa yang saya bagi itu? Apa dia? Bukan khumasu, khumasi. Khumasi. Apa dia? Tabaddala. Ya. Sekejap, ya. Okey. Ni. Khumasi. Latihan dia tabaddala. Ya, baik, ya. Yang kedua, ta'arafa. Yang ketiga, i'tazala. Yang keempat, inqalaba. Yang kelima, izharra. Baik, nombor satu pelatihan satu untuk wazan satu, latihan dua untuk wazan dua. Latihan satu untuk wazan satu iaitu wazan dia yang dibagi ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman. Ta'allam, la ta'allam, muta'allimun, muta'allamun. Kalau tabaddala, kita buat tabaddala mudhari'nya ya tabaddalu, masdarnya tabaddulan. Tabaddulan. Ta'alluman. Tengok contoh ta'alluman, ya. Tabaddulan. Amarnya tabaddal. Nahi la tatabaddal. Isim fa'il mutabaddilun. Isim maf'ul mutabaddalun, ya. Satu ke bawah, satu ke atas barisnya. Mutabaddi, mutabadda. Mutabaddilun, mutabaddal. Ini wazan satu, contoh satu. Kemudian latihan dua, ta'arofa ikut wazan dua, ya. Wazan dua, saya bacakan tadoroba, ya tadorobu, tadoruban, masdarnya. Amarnya tadorob, nahi la tadorob, isim fa'il mutadoribun, isim maf'ul mutadorobun. Baik, kalau ta'arofa, ya ta'arofu, masdarnya ta'arufan, ru. Ta'arufan, rufan. Amar ta'aruf, nahi la ta'aruf, isim fa'il muta'arifun, isim maf'ul muta'arufun, ya, muta'arufun. Okey.
Ya, wazan 2, wazan 3, ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Ijtami' la tajtami' mujtami'un mujtama'un. Ya, dia punya latihan iktazala. Cuba buat iktazala mengikut ijtama'a. Iktazala. Mudhari'nya ya'tazilu, masdarnya iktizalan. Za ada alif ya, za ada alif, lan pun ada alif. Iktizalan. Amar, amar, iktazil. Nahi, la ta'tazil. Isim fa'il, mu'tazilun. Isim maf'ul, mu'tazalun. Mu'tazilun, mu'tazalun. Okey. Wazan nombor 4. Wazan nombor 4. Infajaro, yanfajiru, infijaron, infajir, la tanfajir, munfajirun, munfajarun. Ya, kalau contoh yang dibagi, latihan yang dibagi ialah inqalaba. Cuba buat inqalaba. Yanqalibu, masdarnya inqilaban. Amar, inqalib. Nahi, la tanqalib. Isim fa'il, munqalibun. Isim maf'ul, munqalabun. Ya. Okey. Yang akhir, wazan yang nombor 5 ialah ihmarra, yahmarru, ihmiraron. Ihmarra, la tahmarra, muhmarrun, muhmarrun. Kalau ikutkan wazan nombor 5 ni, fi'il madi, tengok ya, fi'il madi, fi'il amar sama. Ya, fi'il madi, fi'il amar sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Ya. Ini untuk wazan yang nombor 5. Sebab dia diikat dengan sabdu akhir. Yang lain tak ada sabdu akhir. Tapi nombor 5 ni ada sabdu akhir. Ya. Okey. Sekarang ni latihan dia ialah izharra sama dengan ihmarra. Izharra, mudhari'nya yazharru. Yazharru. Masdarnya izhiraron. Ya, amar izharra sama dengan madi. Izharra. Nahi la tazharra. Isim fa'il muzharrun. Isim maf'ul, ya sama, muzharrun. Sama, ya. Jadi ya, isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Jadi wazan khumasi ni, ya, khumasi ialah ya fi'il madinya 5 huruf, disebutlah khumasi. Daripada perkataan khamsah. Khamsah tu 5, ya. Jadi ya fi'il madinya 5 huruf, ya. Contoh ya, kita tengok daripada perkataan tabadala yang dibuat tu, tabadala. Tabadala, ya, dia punya 3 hurufnya ba dalam. Ba dalam. Jadi penambahan dia apa? Ta dengan sabdu. Ta dengan sabdu, tabadala. Asalnya 3 huruf ba dalam. Ya. Ba dalam. Ta'arofa, dia punya asal 3-nya apa? Ain. Ain rofa. Ain rofa, penambahan dia ta dengan alif. Talif, ta dengan alif. I'tazala,
Ya, 3 hurufnya apa? Ain, zai, lam. Ain, zai, lam. Ya, jadi penambahan dia apa? Alif dengan ta, dia penambahan. Ya. Kemudian in kolaba, dia punya 3 hurufnya qaf, lam dengan ba. Jadi penambahan dia apa? Alif dengan nun. In kolaba, alif dengan nun tu penambahan dia. Ya. Ya, izharu agak-agak apa penambah apa huruf tiganya? Azai, ha, ro. Jadi penambahan dia alif dengan sabdu ro tu, ro sabdu, disabdukannya ro. Jadi alif dengan ro penambahan dia. Itu kita nak tahu asal usul dia macam tu. Baik, dalam segi makna, ya sama juga dengan yang lain. Kalau madi, ya ada telah dengan ia. Kalau mudhari macam contoh yang saya bagi, ya makna belajar. Kalau madi telah belajar ia. Kalau mudhari ia belajar. Kalau masdar pelajaran. Kalau amar belajarlah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau belajar. Kalau isim fa'il yang belajar. Kalau isim maf'ul yang dipelajari. Jadi kita nak kenal makna ni kena faham kedudukan dia sebagai apa. Kalau dia madi telah ia. Telah ia. Kalau mudhari apa penambahan dia? Ia. Tak, bukan sedang ia. Kalau madi apa penambahan dia? Madi baik semula. Kalau madi penambahan dia telah ia. Contoh belajar, telah belajar ia, ya. Kalau mudhari penambahan dia apa? Ia. Kalau masdar ini sesuai dengan nama terbitan. Kalau jalan perjalanan, kalau belajar pelajaran. Kalau fi'il amar penambahan dia apa? Lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Kalau makna belajar, tambah je lah. Belajarlah oleh engkau. Kalau nahi apa penambahan dia? Jangan engkau. Jangan engkau. Jangan engkau. Kalau makna belajar, jangan engkau belajar. Kalau isim fa'il apa penambahan dia? Yang. Kalau belajar? Yang belajar. Yang belajar. Kalau isim maf'ul apa penambahan dia? Yang di. Kalau belajar? Yang dipelajari. Yang dipelajari. Ya. Yang di tu mesti letak tambah yang di. Ya. Okey, sekarang ni cuba buat makna yang tersusun mengikut kedudukan dia. Ya, kalau madi dengan madi, mudhari dengan mudhari. Sekarang yang dibuat ialah tabaddala. Tabaddala maknanya bertukar. Kalau madi apa? Telah bertukar ia. Kalau mudhari? Ia bertukar. Kalau masdar? Ya, bertukaran ke pertukaran? Pertukaran. Okey, kalau amar? Bertukarlah oleh engkau. Bertukarlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau bertukar. Ya, isim fa'il? Yang bertukar. Kalau isim maf'ul? Yang ditukarkan. Okey, yang ditukarkan. Baik. Ya, yang kedua maknanya berkenal-kenalan. Ya, kena ingat ya. Wazan kalau dia punya wazan ada alif tengah. Ya, macam dulu yang rubai juga. Ada alif tengah, makna bukan makna satu ya, makna kena berganda.
Makna berganda. Kalau pukul, berpukul-pukul. Kalau kenal, berkenal-kenalan. Macam tu. Berkenal-kenalan. Tak boleh terjemahkan berkenal saja. Telah berkenal. Salah. Ya. Jadi makna kalau nombor 2 ada alif tengah. Macam ni ada alif tengah. Makna berganda. Ini punya wazan dia. Kalau madi, macam mana? Kena sebutlah. Telah berkenal-kenalan ia. Telah berkenal-kenalan ia. Tambah ia. Telah berkenal-kenalan ia. Kalau mudhari', ia berkenal-kenalan. Kalau masdar, mana boleh satu. Kan wazan ini menunjukkan mesti berganda. Berkenal-kenalan. Itu masdar tu. Berkenal-kenalan. Masdar lah. Berkenal-kenalan. Macam kita selalu majlis, orang sebut majlis ta'aruf. Majlis ta'aruf tu, itu isim masdar lah tu. Ta'aruf tu, ta'aruf. Ya, maknanya majlis berkenal-kenalan. Ya. Kita ta'aruf dulu. Bahasa kadang orang gunakan bahasa Arab. Kita ta'aruf dulu ya. Ta'aruf, maknanya kita berkenal-kenalan dulu. Ya. Baik, kalau amar? Ya, berkenal-kenalanlah oleh engkau. Ganda kan ya? Ganda. Kalau nahi? Ya, jangan engkau berkenal-kenalan. Kalau isim fa'il? Yang berkenal-kenalan. Kalau isim maf'ul? Yang dikenal-kenalkan. Okey, cantik. Yang dikenal-kenalkan. Macam tu. Ya. Okey, nombor 3 tadi, maknanya berpisah. Berpisah. Kalau madi apa? Telah berpisah. Ia. Kalau mudhari'? Ia berpisah. Ia berpisah. Kalau masdar? Perpisahan. Kalau amar? Berpisahlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berpisah. Kalau nahi isim fa'il? Yang berpisah. Yang berpisah. Kalau isim maf'ul? Yang dipisahkan. Okey, nombor 4 maknanya berbalik. Berbalik. Kalau madi? Telah berbalik ia. Kalau mudhari'? Ia berbalik. Kalau masdar? Berbalikkan. Berbalikkan. Kalau amar? Kalau nahi? Isim fa'il? Yang berbalik. Isim maf'ul? Yang dibalikkan. Okey, nombor 5. Ya, bertambah bunga. Kalau madi? Telah. Telah dengan ia jangan lupa. Telah bertambah bunga ia. Kalau mudhari'? Ia bertambah bunga. Kalau masdar?
Nah, bertambahan bunga bolehlah. Bertambahan bunga. Amar? Bertambah bunga lah. Sebut bertambah bunga tu dulu. Bertambah bunga lah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi? Hmm. Kalau nahi? Jangan engkau bertambah bunga. Isim fa'il? Isim fa'il yang bertambah bunga. Isim maf'ul yang ditambahkan bunga. Boleh tu, ya. Mumtaz, ya. Mumtaz. Ah, bab khumasi saya akan hantar ke WhatsApp baru. WhatsApp ni ada latihan satu lagi untuk bab khumasi ni. Ya, saya akan hantar dan ikut latihan yang tadilah macam tadi jugalah. Nombor satu. Yang tambah yang saja. Yang bertambah bunga. Kalau maf'ul tambah di, yang ditambah bunga pun boleh. Yang ditambah bunga. Okey, alhamdulillah ya, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini, insya-Allah. Sadaqallah.